Pada kali ini, anda akan belajar tajuk menyusun nombor dan melengkapkan rangkaian nombor. Baiklah, kita masuk kepada tajuk menyusun nombor. Menyusun nombor boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menyusun nombor mengikut tertib menurun. Kita lihat kepada menyusun nombor mengikut tertib menaik. Apakah itu tertib menaik? Tertib menaik ialah menyusun nombor daripada nilai yang paling kecil kepada nilai yang paling besar. Contoh, susun nombor-nombor berikut dalam tertib menaik. Di sini ada 5 kad nombor yang disusun secara rawak. Jadi anda diminta untuk menyusun nombor itu mengikut tertib menaik. Caranya ialah kita perlu tahu dulu, kenal pasti nilai nombor manakah yang paling kecil. Di sini 5 adalah paling kecil. Lepas tu diikuti 20, 30, 50 dan 100. Okey. Ini adalah panduan sahaja. Jadi untuk menyusun dalam tertib menaik, kita kena tulis nombor yang paling kecil dahulu, iaitu 5, diikuti 20, diikuti 30, 50 dan 100. Okey, ini adalah susunan dalam tertib menaik. Contoh 2. Susun nombor-nombor berikut dalam tertib menaik. Okey, di sini terdapat 4 kad nombor. Dalam setiap kad nombor ini terdapat nombor-nombor yang mempunyai bilangan digit yang berlainan. Yang pertama 60,136, kedua 7,656, ketiga 37,862, keempat 55,140. Jadi anda diminta untuk menyusun nombor ini mengikut tertib menaik. Kalau contoh yang pertama tadi, mudah sahaja kita susun nombor berikut kerana itu nombor-nombor kecil. Tetapi macam mana dengan nombor-nombor yang besar seperti ini? Jadi saya akan bagi panduan kepada anda. Untuk menyusun nombor-nombor ini, pertama sekali anda perlu membuat satu jadual. Okey, anda membuat jadual nilai tempat. Jadi yang masih ingat nilai tempat iaitu 10, 100, 1000 dan 10,000. Untuk membuat jadual itu, anda perlu perhatikan ataupun lihat mana satu nombor yang mempunyai bilangan digit yang paling banyak. Okey, jadi kita lihatlah ada ini nombor ada 5 digit, ini 4, ini 5, ini 5. Jadi nombor yang mempunyai paling banyak digit ada 5. Jadi bila ada 5 digit mesti ada 5 nilai tempat. Setelah itu, dalam jadual itu, bila anda telah buat 5 nilai tempat, anda masukkan setiap digit dalam nombor ini ke nilai tempat masing-masing. Semua ni anda kena masukkan. Contohnya seperti ini ya. Okey, saya sudah buat jadual 10, 100, 1000, 10,000. Seterusnya, saya masukkan setiap digit dalam nombor ini ke dalam nilai tempat dia masing-masing lah. Okey. Anda boleh perhatikan, semua sudah saya letakkan. Seterusnya, anda perlu buat perbandingan. Cuba ingat kembali tajuk ataupun video banding dua nombor yang telah anda belajar sebelum ini. Jadi untuk membanding, kita menyusun nombor ni, kita kena banding-banding. Mana satu yang kecil, mana satu yang besar. Jadi untuk menyusun dalam tertib menaik ini, kita kena lihat dulu mana satu nombor paling kecil dan mana satu nombor yang paling besar. Dalam jadual ini, kita perhatikan nombor paling kecil ialah 7,656. Kerana apa? Kerana bilangan digit dalam nombor ini adalah sedikit berbanding dengan nombor-nombor yang lain. Jadi, nombor ini adalah paling kecil dan tandakan dengan nombor 1. Okey. Seterusnya, bagi ketiga-tiga nombor yang lain, iaitu yang 60,136, 37,862 dan 55,140 ini, anda kena buat perbandingan mengikut nilai tempat. Sebab apa? Sebab bilangan digit bagi ketiga-tiga nombor ini adalah sama. Jadi kita buat perbandingan mengikut nilai tempat. Nilai tempat yang paling besar iaitu 10,000. Jadi perhatikan
5, 3 dan 6. Kita cari mana nilai digit paling kecil. Sudah mestinya 3. Jadi secara automatiknya 37,862 adalah nombor kedua kecil. Lepas tu kita buat perbandingan dengan 5 dan 6. Mana satu yang kecil? 5. Jadi secara automatik 55,140 adalah nombor ketiga kecil dan paling besar ialah 60,136, iaitu yang keempat. Jadi ini adalah urutan nombor. Urutan nombor. 1 ini maksudnya ini yang perlu kita tulis dulu, diikuti dengan 2, 3 dan 4. Bukan kita tulis nombor ini ya, ini urutan saja. Yang perlu kita tulis adalah nombor yang di atas ini. Okey. Jawapannya ialah seperti berikut. Okey, tulis 7656, koma. Okey. Yang kedua koma. Yang ketiga kecil koma dan paling besar 60,136. Begini cara untuk kita menulis nombor dalam tertib menaik. Seterusnya kita masuk kepada menyusun nombor mengikut tertib menurun. Apakah itu tertib menurun? Tertib menurun ialah menyusun nombor daripada nilai yang paling besar kepada nilai yang paling kecil. Okey. Jadi terbalik. Kalau tertib menaik dari kecil ke besar, menurun ni pula dari besar ke kecil. Contoh, susun nombor-nombor berikut dalam tertib menurun. Okey, ini nombor-nombor, ada 5 kad nombor. Anda diminta untuk menyusun mengikut tertib menurun. Perlu ingat, yang pertama mestilah nombor paling besar, lepas tu paling akhir ialah nombor paling kecil. Jadi di sini nombor paling besar ialah 100, maka kita tulis 100 dahulu, diikuti dengan 50, 30, 20 dan 5. Jadi inilah jawapannya susunan nombor-nombor dalam tertib menurun. Kita lihat contoh nombor 2. Okey, susun nombor-nombor berikut dalam tertib menurun. Di sini terdapat 4 kad nombor yang berlainan dan untuk menyusun nombor-nombor ini, oleh kerana nombor-nombor di sini adalah besar berbanding contoh yang pertama tadi. Jadi, seperti slide sebelum ini, kita perlu buat jadual nilai tempat dahulu. Okey, jadual nilai tempat. Perhatikan berapakah bilangan digit yang terdapat dalam nombor-nombor di sini. Cari nombor yang punya bilangan digit yang paling banyak. Jadi sudah pasti bilangan digit paling banyak di sini ada 5. Jadi kita perlu ada 5 nilai tempat. Seterusnya masukkan nilai-nilai digit dalam setiap nombor itu ke nilai tempat masing-masing seperti berikut. Okey. Seterusnya kita buat perbandingan. Okey, kan kita mau susun dari nilai paling besar ke nilai paling kecil. Jadi, kita perlu buat perbandingan. Mana satu nombor paling besar, mana satu nombor paling kecil. Maka, kita cari dahulu nombor yang paling kecil. Jadi, bila nombor itu paling kecil, nombor itu kita tandakan sebagai nombor keempat. Jadi, di sini kita boleh perhatikan 4,833 adalah nombor paling kecil kerana nombor ini mempunyai bilangan digit yang sedikit. Okey. Okey, silap. Okey, maafkan saya. Kita cari nombor yang paling besarlah dahulu. Sebab apa? Ini susunan tertib menurun, kita cari nombor paling besar. Jadi, untuk mencari nombor paling besar, sudah pasti kita kena cari nombor yang mempunyai bilangan digit yang paling banyak. Okey, di sini digit paling banyak ada 5. Okey, ada terdapat 3 nombor yang mempunyai bilangan digit 5 iaitu 59,400, 21,904 dan 34,851. Jadi kita kena buat perbandinganlah antara nilai-nilai di nilai tempat paling besar. Okey, di sini kita perlu cari mana satu digit yang paling besar. Jadi sudah pasti 5. Secara automatiknya nombor ini adalah paling besar dan kita tandakan sebagai yang pertama. Lepas tu kita cari lagi. Manakah nombor yang kedua besar antara 2 dan 3? Sudah pasti 3. Jadi nombor ini jadi kedua terbesar. Lepas tu ini automatik ketiga besar dan 4,833 adalah paling kecil. Dan untuk menulis, jawapannya adalah seperti berikut. Kita tulis nombor yang paling besar dahulu. Diikuti nombor kedua besar.
ketiga dan paling kecil. Maka ini adalah susunan nombor mengikut tertib menurun. Okey, seterusnya kita masuk kepada pembelajaran melengkapkan rangkaian nombor. Okey, ini adalah kesinambungan daripada menyusun nombor tadi. Lepas itu kita hanya melengkapkan rangkaian nombor. Cuba perhatikan contoh dia. Nombor-nombor berikut disusun dalam tertib menaik. Okey, 400, X, kita tidak tahu apakah ini X, 550, dan 800. Nombor ini disusun dalam tertib menaik. Jadi soalan je, antara kad nombor berikut, yang manakah nilai X yang mungkin? Okey, nilai X ni dia tandakan kosong. Dia tidak bagi tahu nilai apa. Jadi kita perlu cari nilai X. Jadi sebagai penyelesaian dia, okey, antara kad-kad berikut yang manakah nilai X? Ini antara kad-kad dia, iaitu 350, 450, 650. Kita perlu cari mana satu kad yang mungkin nilai dia sesuai untuk X ni lah. Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Mula-mula kita perlu buat garis nombor dahulu. Kita masukkan 400. Lepas tu X kita tidak tahu nilai dia, kita biarkan dahulu. 550 dan juga 800. Okay, di bawah ini adalah rangkaian apapun rangkaian nombor yang telah diberi. Lepas tu kita masukkan pula kad nombor yang mungkin bagi X. Jadi untuk itu kita kena perhatikan satu persatu. 350, kita kena tahu 350 ni di mana kedudukan dia. Sebelum 400 kah ataupun selepas 400? 350 adalah lebih kecil daripada 400. Jadi kita perlu tulis sebelum 400. Lepas tu kad kedua 450. 450 ini lebih besar daripada 400 atau kurang? Jadi sudah pasti dia lebih besar daripada 450 dan kita perhatikan 450 ini lebih kecil daripada 550 ataupun lebih besar. Okey, jadi 450 lebih kecil, maka kedudukannya adalah di tengah-tengah ini. Okey, maksudnya 650. 650 sudah pasti lebih besar daripada 550 dan lebih kecil daripada 800, maka kedudukannya di sini. Okey, jadi nilai X ini mestilah lebih besar daripada 400 sebab cuba perhatikan X ini lebih besar daripada 400 dan lebih kecil daripada 550. X ini berada di tengah-tengah. Jadi berdasarkan garis nombor ini, mana satu jawapan yang sesuai? Sudah pasti jawapan yang sesuai adalah 450 kerana ia berada di tengah-tengah ini. Dia lebih besar daripada 400, lebih kecil daripada 550. Sekian sahaja, terima kasih.